Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala maulana sayyid Ja'far bin Hasan al-Barzanji radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi bin Hashim. Wasmuhu Syaibatul Hamd ibni Hashim wasmuhu Amr ibn Abdi Manafin wasmuhu Al-Mughirah Al-Mughirah ibn Qusay wasmuhu Mujammi' summiya bi Qusay litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah ila an a'adahu Allahu ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahimah. Fa'akulu, maka aku berkata, huwa sayyiduna Muhammad. Fa'akulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah Muhammadu. Dihazahkan tanwin. Muhammadu dihazahkan tanwin kerana disifatkan dengan ibnu. Yang mana ibnu itu ia jadi mudhaf diidafakkan kepada alam, iaitu Abdillah. Maka Muhammadu, ada pada Muhammadu itu kita hazahkan tanwin. Huwa sayyiduna, penghulu kami, Muhammad anak Abdillah. Jadi Abdillah, Abdullah, iaitu ayahanda bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah menamakan dia sebagai Misbahul Haram. Misbahul Haram, iaitu pelita tanah haram. Kerana banyak nurnya, apabila waktu malam bercahaya-cahaya di antara dua matanya, seperti lampu. Dan Sayyiduna Abdullah dinamakan juga dengan Az-Zabih, sembelihan. Az-Zabih, ya, dalam sejarah kita ni ada dua Az-Zabih. Az-Zabih, yang pertamanya Nabi Ismail alaihi salam. Ada yang keduanya Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebab itulah
sabit pada hadis yang diriwayatkan oleh Iman Al-Hakim daripada Muawiyah, bahawasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut memanggil, menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya bena az-zabihaini, wahai anak dua yang disembelih. Wahai anak dua yang disembelih. Maka senyum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ingkar dengan kata-kata yang tersebut. Lalu ditanya bagi Muawiyah, ditanya ke Sayyidina Muawiyah, wa ma az-zabihan, siapakah dua orang yang disembelih tersebut? Faqala, maka berkata Muawiyah, az-zabihul awal Ismail, zabih yang pertama, sembelihan yang pertamanya ialah Nabi Ismail alaihi salam. Wa amma tsani fa Abdullah ibnu Abdul Muttalib, zabih yang keduanya ialah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan sebab dinamakan Abdullah sebagai az-zabih, sebagai sembelihan, ada disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya yang berhubung kepada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas, secara ringkasnya, adalah Datuk Nabi Abdul Muttalib telah bernazar sekiranya beliau mendapat anak 10 orang. Jika sempurna anaknya 10 orang, ketika tu baru 9 baru. Jadi beliau bernazar, kalau cukup 10 orang, dia akan korbankan, dia akan sembelih salah seorang anak tersebut sebagai korban untuk bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dilahirkan Abdullah, ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datuknya Abdul Muttalib tidur di sisi Kaabah, lalu bermimpi dan mendengar satu suara yang berkata, sempurna olehmu, sempurnakanlah wahai Abdul Muttalib nazar kamu itu untuk Tuhan bagi Baitillah ini. Lalu jaga, lalu Abdul Muttalib jaga daripada tidur dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang terkejut. Lalu beliau memerintahkan supaya disembelihkan seekor kibas dan disedekahkan kepada penduduk Mekah. Setelah itu Abdul Muttalib bermimpi sekali lagi, yang mana dalam mimpi tersebut beliau disuruh supaya mengorbankan sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih besar daripada kibas. Lalu Abdul Muttalib mencari seekor lembu jantan yang besar, lalu beliau menyembelihkan lembu tersebut sebagai korban. Kemudian kali ketiga Abdul Muttalib bermimpi lagi. Dalam mimpi tersebut beliau disuruh supaya melakukan korban yang lebih besar lagi, lebih besar daripada lembu jantan lagi. Lalu beliau korbankan pula seekor unta, seekor unta. Dan selepas itu mimpi lagi, mimpi dan disuruh supaya
Mengkorbankan sesuatu yang lebih besar daripada unta lagi. Lalu Abdul Muttalib menjawab, apa lagi yang terlebih besar daripada unta? Lalu suara itu menjawab, iaitu salah satu daripada anak kamu yang kamu telah bernazarkan. Bila mendengar jawapan tersebut, Abdul Muttalib pengsan. Pengsan, telah duduk duka cita. Fartamma ghamman syadidan. Terlalu duka cita dengan jawapan tersebut. Lalu beliau panggil semua anak dia 10 orang tu. Panggil nak mesyuarat. Beliau ceritakan perkara sebenar apa yang berlaku dalam mimpi. Panggil nak mesyuarat. Maka mereka bersetuju untuk melakukan undi. Undi. Yang mana keluar undi, maka dialah ia akan disembelih. Ia akan dikorbankan. Setelah dibuat undi, tiba-tiba naik nama ataupun keluar nama Abdullah, iaitu ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya anak Abdul Muttalib ni ia ada 12 orang. Artinya adik-beradik Abdullah ni ia ada 12 orang. Tapi ketika tu Abdullah lah yang paling bongsu. Abdullah lah yang ke-10. Ada pun adik Abdullah 2 orang lagi tu, iaitu Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah belum lahir lagi. Sayyidina Hamzah tu ia adik pada Abdullah, dan Sayyidina Abbas itu merupakan anak bongsu, anak yang ke-12 bagi Abdul Muttalib. Jadi setelah keluar undi, keluar nama Abdullah, dan Abdullah ini merupakan anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Lalu saya lah untuk korbankan, untuk sembelih Sayyidina Abdullah. Maka Sayyidina Abdul Muttalib telah berdoa dengan katanya, Allahumma huwa au mi'ah minal ibili. Ya Allah, ya Tuhanku, Abdullah ataupun 100 ekor daripada unta. Jadi dibuat undi pula di antara Abdullah dengan 100 ekor unta tu. Lalu bila undi, maka keluarlah unta dah 100 ekor tu. Maka lalu disembelihlah 100 ekor unta itu sebagai ganti daripada Abdullah. Inilah kisah yang disebutkan oleh Asy-Syihab Ahmad bin Hajar ataupun Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang berjudul An-Ni'matul Kubra. Baik. Abdullah tu pula anak bagi Abdul Muttalib. Anak bagi Abdul Muttalib. Abdu ni hamba. Al-Muttalib ni ialah pak saudara dia. Ya gini. Muttalib ni ia dua beradik dengan Hashim. Adik-beradik kepada Hashim. Dua beradik lah. Muttalib dengan Hashim ni dua beradik. Dua-dua tu anak bagi Abdul Manaf. Muttalib bin Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Dua-dua tu anak Abdul Manaf belaka. Adapun Abdul Muttalib ni nama sebenar dia, ya Abdul Muttalib kalau kita nak terjemah hamba. Hamba. Abdullah ni anak bagi hamba Muttalib. Muttalib tu pak saudara dia. Ia jadi hamba. Jadi hamba bagi pak saudara dia. Lepas tu ia ada kisah lah. Sebab apakah ayah kepada Abdullah ini digelar
sebagai hamba bagi Muttalib. Cuma kita tengok nama sebenar dia dulu. Wasmuhu dan namanya nama Abdul Muttalib hu asah. Nama hamba Abdul Muttalib hu asahnya ialah Syaibatu. Nama dia ialah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Nama dia Syaibah ni kalau kita nak terjemah makna asalnya ubeh. Ubeh dah. Ubeh di kepala tu lah. Ada sebab dah. Sebab dinamakan Syaibah ni kerana beliau dilahirkan dengan sehelai rambut yang putih di kepala. Ada selai rambut dah. Selai rambut putih. Tu panggil Syaibah. Al-Hamdi. Kemudian Syaibah tu diidafah pula pada Al-Hamdi. Syaibah puji. Syaibah puji Al-Hamdi. Jadi Al-Hamdi ni disandarkan pada Al-Hamdi kerana diharapkan apabila beliau dah besar dan tua kelak, dan maka banyaklah puji orang ramai kepadanya. Itu dipanggil satu harapan lah daripada orang tua dia. Tu nama Abdul Muttalib. Jadi sebab dinamakan ataupun digelarkan sebagai Abdul Muttalib ni, hamba bagi Muttalib, tidak terkenal dengan nama asalnya Syaibatul Hamdi. Ni ada satu kisah, iaitu Hashim. Hashim dia telah mewasiatkan kepada saudara dia yang bernama Muttalib, supaya Muttalib pergi ambil anak saudara dia Syaibah tu, yang berada di Yasrib. Dia kata adrik abdaka bi Yasrib. Hendaklah engkau mendapatkan hamba-Mu he Muttalib bi Yasrib. Sedangkan abdaka tu ialah kena pada anak saudara dia, iaitu Syaibatul Hamdi. Tu satu riwayat. Dan satu pendapat mengatakan apa dia, sebab dinamakan, sebab digelarkan sebagai Abdul Al-Muttalib ni ialah bapa saudara dia yang bernama Al-Muttalib ni, tak kala dia bawa Syaibah daripada Madinah masuk ke kota Mekah, dia suruh Syaibah ni berjalan balik belakang, duduk belakang. Dia duduk depan dan Syaibah ni duduk belakang. Duduk belakang dalam keadaan rupa Syaibah ketika tu macam orang bodoh lah. Macam orang bodoh. Pakai yang cemar, rambut yang kusut, tubuh yang kotor. Jadi tak kala penduduk Mekah tanya, siapakah budak yang berada di belakang kamu itu wahai Muttalib? Dia jawab abdi. Kerana malu kan, budak tu hamba saya, hamba aku, hamba aku. Dia jawab gitu kerana dia malu, kerana rupa Syaibah ketika tu macam seorang bodoh lah. Kotor, cemar, bau. Jadi tak kala sampai di Mekah, barulah Al-Muttalib membersihkan tubuh Syaibah, dan ganti pakaian dia dengan pakaian yang elok. Jadi setelah nampak comel, nampak segak, nampak cantik, lalu Muttalib mengisytiharkan bahawasanya yang dikatakan hamba tadi tu sebenarnya ialah anak saudara dia. Anak saudara dia yang bernama Syaibah. Itulah kisahnya. Syaibah digelar sebagai Abdul Muttalib. Baik.
Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Lepas tu setengah nuskah dia ada lagi sikit sini. Humidat khisaluhu as-saniyah. Humidat khisaluhu as-saniyah. Tapi setengah nuskah yang lain tak ada. Dia setengah nuskah yang lain tak ada. Nuskah sini ya ada. Humidat khisaluhu as-saniyah. Baik. Kemudian Abdul Muttalib tu pula Ibni Hashim. Anak Hashim. Ni pun gelarnya belakang ni. Dah gelarnya Hashim maknanya qatik. Yang dia panggil pemotong daging. Qatik. Pemotong daging. Beliau pernah memotong daging untuk dibahagikan pada penduduk Mekah. Yang mana pada ketika tu berlaku kelaparan. Baik. Ibnu Hashim. Ibnu Hashim wasmuhu dan namanya nama Hashim yang sebenarnya Amru. Nama sebenarnya Amru. Amru ibni Abdi Manaf. Anak Abdi Manaf. Itu pun kelara juga. Abdi Manaf ni orang jangok dan orang semak. Dan meninggal di Ghazah dah Palestin ni lah. Dan Abdul Manaf ni merupakan datuk Nabi yang ketiga. Datuk Nabi yang ketiga, Muttalib datuk yang pertama, Hashim datuk yang kedua, Abdul Manaf tu datuk yang ketiga. Dan merupakan datuk yang keempat bagi Sayyidina Uthman. Dan merupakan datuk yang kesembilan bagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Dan Abdul Manaf ni gelarnya juga. Nama sebenarnya wasmuhu Al-Mughirah. Al-Mughirah allazi yuntamal tiqa'u li'ulyahu. Setengah nuskah tak ada sini ni. Setengah nuskah dia pakai Al-Mughirah Ibni Qusay. Ibni Qusay. Sini dia ada sikit. Ni barat dia allazi yantami lirtiqa'u li'ulyah. Baik. Ibnu Qusay. Al-Mughirah tu Ibnu Qusay, anak Qusay tasrih. Tasrih Qasi. Baik. Wasmuhu dan nama Qusay hak sebenarnya Mujammi'. Yang menghipungkan dan Mujammi'. Bapa dinamakan Qusay. Summiya digelarkan Summiya dengan makna luqibah. Summiya digelarkan bi Qusay itu litaqasihi fi biladi Qudha'atal Qasiyah. Kerana berjauhannya Qusay di negeri Qudha'ah. Qudha'ah nama orang. Negeri Qudha'ah. Jadi Qusay ia berada di negeri Qudha'ah. Yang jauh daripada kota Mekah. Bapa ia duduk situ. Ia duduk situ selepas kematian ayahandanya. Lalu ibu dia ia bernama Fatimah binti Sa'ad membawa beliau keluar daripada Mekah menuju ke negeri Qudha'ah. Di sini dia ada kisah yang panggil lah. Baik. Tu sebab dinamakan Qusay, yang jauh daripada keluarga dia. Yang jauh daripada leluhurnya di kota Mekah. Kerana beliau berada di Qudha'ah yang dibawa oleh ibunya setelah kematian ayahandanya. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mengembalikan Qusay ini ke tempat asal dia, iaitu Makkah ataupun haram, tanah haram. Lalu kata dianya ila an a'adahu Allah Taala ilal haramil muhtarami
fahama hima. Sehingga mengembalikan akan dia akan kusai, sehingga mengembalikan akan dia akan kusai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilal harami, kepada Mekah lah, kepada Mekah tanah haram al muhtaram, yang dibesarkan, yang dimuliakan. Fahama, maka memelihara ia kusai himahu, akan tanah haram. Dari panggil himahu tu idafah bayaniyah lah. Gapo himahu, hu tu klik pada al harami, idafah bayaniyah dia panggil. Maka menjaga ia dan memelihara ia akan tanah haram. Maknanya kusai ni seolah-olah ketua lah, ketua pemimpin yang menjaga keselamatan tanah haram. Dan kusai inilah merupakan hak tu depan lagi. Baik. Ila an a'adahu Allah Ta'ala ilal haramil muhtarami fahama himah. Habis Ibnu Kilabin wasmuhu Hakim. Ini kita baca semula lah, insya-Allah kita akan ketemu kembali pada masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.